bahwasanya takut itu pedih hati dan sakit ia hati. Bukan makna sakit hati macam kita nak marah orang ni, tak. Makna gerun. Itu perasaan yang timbul dalam hati, gemetar dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Kata dia di sini, iaitulah satu getaran perasaan yang terhasil di dalam hati ketika ada perasaan yang akan menemui hal-hal keadaan yang tidak disukai. Itu makna takut. Satu getaran dalam hati kita yang akan bertemu dengan sesuatu benda yang kita tak suka, teman kita tak gemar pada masa yang akan datang. Sama makna dengan khasyah. Khasyah pun makna takut juga, khauf pun takut juga. Apa yang menyebabkan perasaan takut ini? Yang kita nak bincang di sini, takut kepada Allah. Dan terkadang adalah takut kepada Allah itu kerana dosa, kerana salah. Sebab tu orang tua-tua kata berani kerana benar, takut kerana salah. Orang yang benar dia berani, orang yang salah dia takut kerana dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang sifat takut ini berpunca daripada dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan. Dan terkadang ada ia takut itu kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Kadang-kadang berpunca daripada pasal apa? Pasal kita kenal Allah. Walaupun kita tak buat dosa, walaupun kita orang yang taat kepada Allah, tapi tetap kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak kenal Allah? Dengan kita mengaji, kemudian kita mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Macam mana Allah ni Qahhar, Jabbar, Allah yang maha memberi balasan yang keras. Sebagaimana Allah sebut, inna azabi la syadid, sesungguhnya azab balasan aku kepada mereka yang derhaka kepada aku amat-amat keras, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang tahu bahawa Allah yang mencipta neraka, yang mana neraka ini tempat diazab orang yang melakukan dosa kepada Allah. Bila orang tu sedar, bila orang tu tahu, kenal Allah, maka dia akan takut untuk melakukan kesalahan dan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, ana a'lamukum billah. Kata Nabi SAW, akulah manusia yang paling kenal di kalangan kamu dengan Allah. Makna akulah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhsyakum lillah, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna takut kita kepada Allah bergantung takat mana kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin kita kenal Allah, makin kita tahu sifat Allah, makin takut kita dengan Allah. Takut dengan Allah bukan berarti kita lari daripada Allah, tidak. Kalau atas dunia kita takut kepada benda-benda bahaya, ular dan sebagainya, kita lari menyelamatkan diri kita sebab takut dipatuk dan sebagainya. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dapat tidak, kita mesti berdamping dan berdekat dengan dia dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan segala maksiat supaya kita beroleh keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata dia di sini punca kepada wujud ataupun munculnya sifat takut ni, yang pertama kerana mungkin kerana dosa yang kita lakukan, salah silap. Kita kalau atas jalan raya pun, kalau kita tak ada salah apa, kita tak takut, boleh nak takut apa, boleh, kita tak ada salah apa. Tapi kalau atas jalan raya kita buat salah, kereta kita tak ada rotek, kita lesen mati lama dah, buat kereta lagi. Pada ketika itu polis tu ada di belakang, polis tu tak tahu pun kata lesen kita mati pun, tapi berasa takut ketak ni bawa kereta pun tak boleh dah. Bawa kereta pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal takut polis tu tahu. Makna takut pasal apa? Pasal ada salah yang kita buat. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun macam itulah, lebih-lebih lagi bila kita ada salah dengan Allah, itu yang menyebabkan manusia ni takut. Itu pun bagi orang yang kenal dengan Allah. Kalau orang yang tak kenal Allah, dia buat dosa pun dia tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama, kata dia. Takut kerana kenal lebih sempurna daripada takut kerana dosa. Orang yang takut kepada Allah dengan sebab dia kenal Allah, itu lebih sempurna keadaannya daripada orang yang takut kepada Allah kerana dosa yang dia lakukan. Baik.
Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut. Ia orang yang mengenal itu akan dia akan Allah. Barang siapa yang kenal Allah, pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut dengan makna takut nak buat apa yang Allah larang, takut nak tinggal apa yang Allah perintah. Itu yang menjadi seruan wajib dalam khutbah Jumaat. Ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu takut akan Allah. Apa makna takut? Buat apa hak Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Kerana inilah berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab yang lain, dijelaskan kepada kita, takut Allah dengan makna takut terhadap siksaan Allah akibat daripada perbuatan maksiat yang dilakukan. Takut kepada Allah makna takut terhadap janji siksa yang Allah janjikan dalam Quran terhadap maksiat yang dilakukan. Bagaimana cara nak menghindarinya? Adalah dengan meninggalkan maksiat tersebut, kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena inilah berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat yang ke-28. Artinya, hanya saja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang-orang yang alim, orang yang ada ilmu. Orang yang takut kepada Allah di siapa dia adalah orang yang ada ilmu. Ilmu makna dia kenal Allah, dia reti. Bila kita mengaji, lebih-lebih lagi kita mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid, diceritakan kepada kita tentang sifat 20, sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sebagainya, yang tersimpul dalam aqaidul iman yang 50, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus. Kemudian kita kenal Allah melalui nama-namanya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan nama-nama Allah kita kenal macam mana sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang mengaji, orang yang ada ilmu, maka dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia orang yang tak kenal Allah. Sebab tu lah benda hak mula-mula yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita, awwaluddin ma'rifatullah. Ajak mereka ni kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila manusia dia kenal Allah, dia kenal Rasul, dia tahu dia siapa, dia hamba yang hidup sementara, wajib menjalankan titah perintah Allah. Pada ketika itu dia akan jadi manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti dia buat bandingan di hadapan nanti supaya mudah kita faham. Tengok. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Ikut takat mana kita kenal Allah. Martabat takut ni ikut takat mana kita kenal dengan Allah. Siapa yang banyak kenal Allah, siapa yang banyak ilmu dia, makna dia kenal Allah lebih, takut dia dengan Allah lebih. Siapa yang korang kenal Allah, maka takut dia korang. Siapa yang tak kenal langsung dengan Allah, maka dia tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia tak heran nak buat apa pun. Orang suruh semayang pun dia tak semayang, bulan puasa pun dia tak puasa, dia tak heran. Orang suruh buat benda ni, orang kata jangan mencuri, dia mencuri. Orang kata jangan melakukan perbuatan zina, dia zina pasal dia tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ulama kata apa? Iman kita ni bertambah dan berkurangan. Jumhur ulama kata apa? Iman kita boleh bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang kita buat. Mana semua orang beriman, tapi tahap martabat iman tu tak sama, bergantung. Kalau sekiranya banyak ketaatan yang kita buat, banyaklah keimanan. Orang yang tinggi iman dia, dialah orang yang paling takut kepada Allah. Dan iman kita boleh berkurangan dengan sebab maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan menyebabkan kurangnya keimanan kita ataupun beri darjat martabat iman kita tu akan kuat turun. Baik. Barang siapa yang banyak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka banyaklah takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit oleh takutnya. Barang siapa yang korang kenal Allah, maka dia korang takut kepada Allah. Siapa yang langsung tak kenal Allah, maka dia langsung tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ulama guru dulu ajak kepada kita mengaji sifat 20. Kenal Allah ni siapa? Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha mengetahui. Hatta Allah kata apa yang kamu buat, apa yang terlintas dalam hati kamu pun Allah mengetahui. Sebagaimana yang ada dalam hati kamu, Allah mengetahui sebagaimana perbuatan zahir kamu. Bila kita tahu Allah ni tahu khabirun,
alimun bidzatis sudur, sangat-sangat mengetahui apa yang ada dalam hati kita, sebagaimana Allah mengetahui perbuatan zahir kita. Maka pada ketika itu kita takut nak buat maksiat, nak buat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebut, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah perkataan pun yang keluar daripada mulut kita, melainkan di sisi kita ada malaikat raqib dan atid. Kalau yang baik akan ditulis baik, kalau yang jahat, buruk, daripada mulut kita keluar perkataan buruk akan ditulis dosa kepada kita. Jadi orang yang yakin, orang yang kenal Allah, orang yang tahu, orang yang faham, orang yang takut dengan Allah, dia tak berani nak menyalahgunakan lidah dia untuk bercakap benda-benda yang tidak baik. Dengan sebab dia kenal Allah, Allah mengetahui segala perbuatan dia, hatta apa yang ada dalam hati dia pun Allah tahu macam mana, Allah tahu perbuatan zahir dia. Maka kalau orang tu dia banyak kenal Allah, maka dia banyaklah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam satu hadis Nabi kata, man khafallaha khafahu kullu syai'in. Barang siapa takut akan Allah, maka takut akannya oleh tiap-tiap sesuatu yang ada di muka bumi ini. Siapa yang takut kepada Allah, makhluk lain pun takut kepada dia. Wa man khafa ghairallah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah tapi dia takut kepada lain daripada Allah lebih. Dia takut kepada manusia, sehingga kadang-kadang dia nak jaga hati manusia sampai dia langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang takut kepada bos dia, kerana nak jaga hati bos dia suruh buat benda hak salah pun dia buat. Pasal apa? Pasal nak jaga hati bos dia, walaupun dia terpaksa langgar hukum Allah. Dia takut ke orang lebih daripada dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang takut lain daripada Allah Subhanahu wa taala, khafa min kulli syai'. Orang jenis ni dia akan takut kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Dia menjadi manusia yang takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Tapi kalau kita meletakkan takut kita kepada Allah melebihi daripada takut kita kepada yang lain, pada ketika itu kita tidak akan takut ataupun benda lain, makhluk-makhluk lain akan takut kepada kita. Baik. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit oleh takutnya. Barang siapa kurang ilmunya, kurang kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kuranglah sifat takutnya kepada Allah. Kerana ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya, aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Nabi kata, akulah orang yang paling takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding kamu semua, sebab akulah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya daripada orang lainnya. Pasal apa Nabi orang yang paling takut kepada Allah? Sebab Nabi lah orang yang paling kenal, yang paling banyak ilmunya, pengenalannya dengan Allah, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, lau ta'lamuna ma a'lamu. Nabi kata, seandainya kamu semua wahai manusia, wahai umat aku, mengetahui apa yang aku ketahui, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, nescaya kamu akan sedikit ketawa, nescaya kamu akan sedikit seronok kamu, wala bakaitum katsira, nescaya kamu akan banyak menangis. Kalau kamu tahu macam mana yang aku tahu, kalau kamu kenal Allah macam mana yang aku kenal Allah, nescaya kamu ni tak banyak gelak, mana tak banyak duk seronok, dan nescaya kamu akan banyak menangis, banyak memikirkan hal keadaan kamu di akhirat nanti. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanim. Disebut dalam hadis, bila Nabi sebut kata, wahai sekalian manusia, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya akan sedikitlah oleh ketawa kamu, suka kamu, dan nescaya banyaklah oleh menangis kamu. Lalu para sahabat menutup muka mereka dan menangis terseduh-seduh, mengalirkan air mata mereka. Nabi SAW adalah orang yang paling kenal dengan Allah, dan bagindalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu kelakuan yang dipuji, termasuk dalam sifat-sifat yang dipuji yang patut ada dalam diri tiap-tiap kita. Takut kepada Allah. Bila orang ni ada takut kepada Allah, dia akan taat pada Allah, dia tak buat benda yang Allah larang.
telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Siapa yang ada sifat takwa, takut kepada Allah, Allah beri kepada dia 4 perkara. Yang pertama, petunjuk, Allah beri hidayah kepada kebaikan. Yang keduanya, rahmah, Allah beri rahmat kasih sayang Allah. Dan yang ketiganya, pengetahuan ilmu, Allah beri kepada dia. Dan yang keempatnya, redha daripadanya oleh Allah, Allah beri keredaan kepadanya. 4 benda ni Allah beri kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang takut kepada Allah. Allah beri hidayah, petunjuk, Allah beri rahmat kasih sayang Allah, Allah beri ilmu pengetahuan, dan juga Allah beri kepada dia keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, berdasarkan kepada firman Allah dalam suratul A'raf ayat yang ke-154, Allah kata apa? Hudan wa rahmatul lilladhina hum lirabbihim yarhabun. Artinya petunjuk, yakni hidayah, dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Allah limpahkan petunjuk hidayahnya, Allah limpahkan rahmatnya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang takut kepada Allah, takut nak buat apa yang Allah larang, takut nak tinggal apa yang Allah perintahkan kepada dia. Dia menjadi manusia yang taat kepada Allah. Orang yang jenis ni, kata Allah, aku akan limpahkan kepada mereka petunjuk hidayah kepada kebaikan, kepada Islam, dan aku beri kepada mereka rahmat kasih sayangku. Bila Allah sayang kepada kita, maka berkatlah kehidupan kita atas muka bumi ini, tuan-tuan. Dan firmannya, firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang telah terdahulu. Ayat ini dia sebut dah tadi ni. Hanya sahaja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada kalangan hamba-hambanya adalah ulama, yakni orang yang kenal dengan Allah. Ulama mana? Orang yang ada ilmu, pengetahuan. Bila dia mengaji ilmu usuluddin, dia mengaji ilmu tauhid, apa semua, dia kenal siapa dia Allah, sifat-sifat Allah. Maka bila dia kenal Allah, maka takut akan timbul dalam hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak mengaji, tak kenal Allah, mana kita tak takut kepada Allah, kita tak heran apa. Dan firmannya, firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khashiya rabbah. Telah reda Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan reda mereka itu daripadanya. Allah reda terhadap kita, kita pun reda menerima ganjaran balasan yang Allah berikan kepada kita. Yang demikian itu, reda meredai di antara Allah dengan kita untuk siapa? Bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Keredaan Allah itu untuk siapa? Untuk mereka hamba-hamba yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahwasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Untuk menghasilkan sifat takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kena ada 2 benda, kena ada 2 unsur, kena ada 2 elemen penting. Yang pertama dengan pengetahuan, yakni ilmu. Dan yang keduanya dengan pengenalan, yakni kenal. Ilmu dan kenal. Kena ada ilmu, kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkayanya daripada segala makhluk. Siapa yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang maha besar, sebagaimana kita laungkan dalam takbir kita, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan terkayanya Allah daripada segala makhluk, Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Macam mana kita perlu kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Kalau seandainya makhluk yang ada atas muka bumi ini melakukan ketaatan kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak menambahkan sedikit pun kepada kesempurnaan kerajaan Allah, sebagaimana yang disebut dalam hadis, tidak memeriksa apa-apa pun, kalau semua beriman kepada Allah atas muka bumi ini, maka tak menjejakkan ataupun tak memeriksa apa pun kepada kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh makhluk yang datang muka bumi, jin dan manusia ini kufur kepada Allah, tidak mengurangkan sedikit pun kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana tak memeriksa pun. Mana Allah tidak berhajat kepada makhluk, dan akan bahawasanya menjadikan ia Allah akan syurga. Dan kita kena tahu, kita kena faham, syurga itu siapa buat? Allah yang cipta. Dan api neraka, syurga tempat nikmat Allah cipta, api neraka tempat azab pun Allah cipta, Allah yang sediakan. Dan akan penduduk bagi keduanya, penduduk bagi syurga pun Allah. Siapa yang cipta? Allah. Siapa yang buat? Allah. Di kalangan jin dan manusia.
Dan juga penduduk bagi yang akan menjadi ahli neraka pun siapa yang buat, siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut bimbang dengan azab keras yang dijanjikan oleh Allah, neraka. Dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka. Sedangkan kita tak tahu kita ni di mana kesudahannya, neraka kah, syurga kah. Maka pada ketika itu hendaklah kita takut kepada Allah dengan menjalankan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka bukan main-main, tuan-tuan. Yang Nabi sebut dalam hadis menceritakan kepada kita bagaimana azab yang paling ringan dalam api neraka. Yang Nabi kata apa? Inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Sesungguhnya seringan-ringan azab yang dikenakan ke atas ahli neraka itu, kata Nabi, adalah satu golongan laki-laki ataupun perempuan, makna satu golongan manusia yang diletakkan di bawah telapak kakinya jamratan, dua bara api daripada api neraka. Diletakkan dua bara api di bawah dua tapak kakinya, bara api daripada api neraka. Bara makna kata bara tak ada api, bukan api, bara api. Kalau kita atas dunia ni kayu, bara kayu, makna kata api tak ada. Bara api je, bukan api pun. Bara api yang diletakkan di bawah dua telapak kakinya, yaghli minhuma dimaruhu, bubuh di bawah tapak kaki, menggelegak sampai ke otak. Ini seringan-ringan azab ahli neraka. Kita tak boleh bayang dan kita tak mampu bayangkan bagaimana azab yang paling keras dikenakan oleh Allah terhadap ahli neraka. Kemudian Nabi kata apa? Ma yara anna ahadan ashadda minhu adaba. Sehingga kan golongan yang dikenakan dengan seringan-ringan azab ni, dia kata apa? Dia kata ni tak ada orang lain yang paling teruk kena siksa dalam neraka ni lain daripada aku. Dia tu kena siksa hak paling ringan dah. Menggelegak sampai ke otak. Bara api duduk bawah tapak kaki, gelegak, mendidik sampai ke otak. Bayangkan daripada tapak kaki nak sampai ke otak, jauh mana tuan-tuan? Kita kalau kena api tak dunia pun terbakar kaki itulah. Mana takat tu je. Di akhirat azab yang paling ringan sampai menggelegak sampai ke otak, sehingga kan orang yang kena seringan-ringan azab ni kata apa? Tak ada orang lain paling teruk kena azab dalam neraka dia lain daripada aku. Sedangkan Nabi kata wa innahu la ahwanuhum azaba. Sedangkan dialah orang yang paling ringan diazab oleh Allah di dalam api neraka. Bila kita baca hal ni, bila kita dengar daripada hadis-hadis Nabi SAW, kita takut. Orang yang sempurna akal, dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dia takut, dia tak berani nak buat apa yang Allah larang, dia tak berani nak tinggal apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tapi bila dia tak mengaji, dia tak pernah dengar hadis Nabi, dia tak pernah dengar ayat Quran, maka dia hidup atas dunia ni ikut suka hati dia. Dia nak buat apa-apa ikut suka hati dia. Hak Allah perintah pun dia buat tak heran, hak Allah larang pun dia buat tak hendak dan sebagainya. Ini pentingnya kita kenal Allah melalui ilmu yang kita mengaji. Maka tak dapat tiada daripada takut ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita takut akan Allah. Allah yang mencipta manusia jin, Allah yang mencipta syurga dan neraka, Allah yang mencipta penduduk bagi syurga dan neraka. Sedangkan kita tak tahu di mana kesudahan kita. Dan yang kedua, bagaimana cara kita nak takut kepada Allah? Dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilik akan kelakuan mereka itu dan mendengar akan perkhabaran mereka itu. Mana kita duduk berkawan dengan orang-orang yang takut akan Allah. Sebab itu penting berdampingan dengan ulama, dengan tutup guru, dengan orang-orang alim. Orang-orang alim, orang yang ada ilmu, yang Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah ni adalah di kalangan para ulama, tutup guru, orang yang ada ilmu. Bila kita berdampingan dengan mereka secara tak langsung, kita pun akan takut sama kepada Allah. Sebab kita tengok kehidupan dia, apa-siapa yang Tok Guru ni tak pernah tinggal sembahyang dan sebagainya, kita tanya, kita sembang dengan dia, kita dekat dengan dia, kita dapat ilmu tempiah daripada dia. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang langsung tak takut kepada Allah, kita pun tak takut kepada Allah. Tak ada langsung dalam senarai kawan-kawan kita ni orang yang reti, orang yang faham agama, orang yang takut kepada Allah, menyebabkan kita pun lalai. Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang manusia itu mengikut agama. Al-mar'u ala di al-mar'u manusia itu mengikut bagaimana perwatakan ataupun kehidupan saudara ataupun kawan baik dia. Sebab tu Nabi kata hendaklah kita melihat siapa yang kita berkawan.
Manakala kawan kita tu kawan orang yang jenis jaga sembahyang, orang yang jenis rajin pergi mengaji, kita pun tak ikut dia. Mana berjangkit sampai ke kita. Kalau kita berkawan, bukan tak boleh kawan, boleh, tapi kena pilih kawan. Mana ada kawan, tapi kita lebih mengutamakan orang yang jenis-jenis baik, orang yang jenis dekat dengan Allah, orang yang mau kepada majlis ilmu. Jadi kita pun sama akan buat baik. Tapi kalau kawan-kawan kita semua jenis tak pasal, semua mengaji pun tak mau, sembahyang apa pun tak mau, kebaikan tak mau, hidup lara dan sebagainya, maka pada ketika itu kita pun jadi manusia yang jauh daripada Allah, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kata dia di sini, dengan cara macam mana kita nak hasilkan sifat takut kita kepada Allah? Yang pertamanya dengan ilmu dan kita kenal Allah. Maknanya dengan cara kita mengaji, bila kita faham, kita kenal Allah, kita akan takut kepada Allah. Yang keduanya, makna kita berdampingan kepada mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, dapatkan ilmu daripada mereka. Dia buat bandingan di sini. Bandingannya seperti kanak-kanak, tiada takut ia akan ular. Anak kita hak kecil tuan-tuan, umur 3 tahun, setahun, 2 tahun, dia bukan kenal dia ular ni datang apa. Dia bukan tahu pun ular ni bisa ke tak bisa, akan boleh patuk dia, akan boleh mencederakan dia, boleh memberi mudarat, boleh bila patuk boleh membawa kepada sakit, mati dan sebagainya. Jadi dia tak kenal akan ular ni. Seperti kanak-kanak yang tiada takut ia akan ular. Pasal apa anak-anak kita, anak budak-budak kecil dia tak takut ke ular? Pasal dia tak kenal ular tu boleh mendatangkan bahaya kepada dia. Kerana tiada mengetahui ia kanak-kanak itu akan bahawasanya ular itu mensebabkan kebinasaan. Dia tak tahu dan dia tak erti dan dia tak tahu. Sebab dia masih budak, dia tak ada fikir lagi. Otak dia tak sampai lagi, dia tak kenal lagi ular ni. Kalau ular ni patuk dia, boleh membawa kepada cedera dan sebagainya, bahkan boleh membawa kepada kematian. Sebab tu dia tak takut. Makna kalau dia nampak ular seorang-seorang dia pun boleh jadi dipegang dan sebagainya. Bersalahan bapa bagi budak itu takut ia akan ular. Lain ayah kepada budak tadi ni. Ayah tadi ni takut kat ular pasal apa? Pasal ayah tadi ni kena ular. Mana ular jenis ni, ular bisa kalau pergi dekat dengan dia, dia patuk boleh membawa kepada cedera, mudarat dan sebagainya. Mana pada ketika itu, kerana mengenal ia dan mengetahui ia ayah akan mudarat dengan sebab dipatuk ular. Pasal apa yang ayah takut kepada ular? Pasal ayah dia tahu, ayah ni dah sempurna akal dah, dengan pengalaman hidup dia, dia tahu dah ular ni bisa. Maka pada ketika itu dia lari. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular dan lari daripadanya dan gemetar badannya kerana melihat ular itu, nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasai ia di dalam hatinya akan takut itu. Walaupun budak tadi ni tak kenal ular ni bisa, tapi dengan sebab dia tengok ayah dia ni takut, lari. Ayah dia kata lari, dia pun lari samalah. Pasal apa? Pasal dia tahu, dia percaya kepada ayah dia yang ular tadi ni boleh mendatangkan, bisa dan juga mendatangkan mudarat kepada, bahaya kepada dia. Sama lah macam mana kita berdampingan dengan orang yang kenal Allah. Bila kita kenal Allah, orang kita kawan dengan orang yang kenal dengan Allah, dia akan memandu kita kepada untuk kenal dengan Allah juga. Paling tidak pun dia tak beritahu apa-apa kepada kita, kita tengok perbuatan dia, cara hidup dia macam mana, dengan jaga sembahyangnya, dengan rajin mengajinya, dengan tutup auratnya, dengan apa semua, percakapan dia, bahasa dia dengan orang apa semua. Di situ kita boleh tiru dia, sebab dia orang yang kenal dengan Allah. Macam mana budak tadi ni ikut ayah dia takut, dia pun takut, sedangkan dia tak kenal pun ular tadi ni, tapi dia percaya ke ayah dia, maka dia pada ketika itu pun lari sama untuk menjauhkan diri dia daripada ular tadi ni, bimbang mendatangkan bahaya kepadanya. Demikianlah ibarat yang dia bawa. Sekalipun tiada ada ia mengetahui akan sifat ular itu, sekalipun dia tak tahu kata ular ni bisa, tapi bila tengok ayah dia takut, ayah dia lari, ayah dia ketat, dia pun sama-sama lari ketat sebagaimana ayah dia. Ini maknanya kita ni tuan-tuan kena duduk berdampingan dengan orang-orang yang ada ilmu, mengaji, berdampingan dengan tutup guru, orang alim dan sebagainya, orang yang kenal dengan Allah, ahli ibadah ni. Baik. Dan ketahui olehmu bahwasanya takut itu seperti cemeti, makna pemukul. Cemeti ada pukul godam kuda tu, kalau orang naik kuda dia jalan kiri, yang menghalau, yang memukul ia cemeti akan hamba kepada tuah akhirat. Sifat takut ni ibarat pemukul cemeti yang memukul kita, yang menghalau kita supaya
mendapatkan tuah di negeri akhirat, kebahagiaan di negeri akhirat. Bila ada sifat takut, dia akan pandu kita, dia akan pukul kita, dia akan suruh kita ni buat benda hak Allah perintah, tinggal hak Allah larang. Maknanya dia suruh kita buat benda ni seolah-olah dia memandu kita kepada mendapatkan bahagia di akhirat. Tu kata dia, sifat takut ni ibarat pemukul cemeti yang memukul seseorang itu untuk mencapai tuah di negeri akhirat, kata dia di sini. Kata ulama seperti daripada kitab yang lain. Kata ulama, takut itu bukan berarti bahawa seseorang itu mesti menangis. Takut ni bukan bermakna kita kena teriak sedia, menangis, tak. Sambil menyapu air matanya, tak lah macam tu. Ada orang takut sampai mengalir air mata, ya, tapi tak semestinya. Tetapi orang yang benar-benar takut ialah orang yang tidak mahu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak menangis, dia tak teriak dan sebagainya, tapi dia tak buat apa yang Allah larang. Makna orang ni orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia duduk dalam keadaan ramai ataupun dia duduk dalam keadaan seorang-seorang dia. Kita tak mau lah macam kita atas dunia ni takut kat polis, tak pakai tali pinggang kalau ada rock block je. Kalau kita tak ada rock block, tak ada apa, sambil duduk jalan biasa ni pakai dogel gitu je, tak pakai dah tali pinggang. Tu pun gagah kereta Allah ni dia bunyi tok tak pakai. Kalau daripada lostak main gurun tak pakai tali pinggang, duk bunyi situlah. Gagah pakai juga. Pasal apa? Pasal sakit telinga, dia kata duk dengar bunyi tak berhenti. Bukan pasal takut tak boleh pun, bukan pasal takut dia buat salah, tidak. Jadi kerana pasal lain. Jadi kita tak mau dengan keadaan lagu tu. Maknanya takut kepada Allah yang Nabi sebut, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana jua kamu berada, dalam apa keadaan jua pun kamu berada. Sama ada kamu duduk di hadapan orang ramai, sama ada kamu duduk seorang diri, sama ada ketika kamu senang, sama ada ketika kamu susah, siang, malam, sifat takwa tu sentiasa berterusan. Takut kita kepada Allah tu kena ada sepanjang masa, duduk di mana pun. Mana kita hidup dalam negeri orang Islam, ataupun kita keluar mengembara pergi ke dalam negeri, negara bukan orang Islam pun, kita orang Islam, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang dia hidup di Malaysia ni, dia amal Islam bagus dah. Bila dia keluar negeri apa semua, dia hidup dalam negara orang putih, dia pun jadi lebih orang putih daripada orang putih lagi. Lupa habis dah tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dia takat mana? Takat dia hidup dalam negara Islam ni sahaja. Tak, Nabi kata, di mana sahaja kamu berada, takutlah kamu kepada Allah. Mana? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Maka pada ketika itu benar-benarlah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kata dia, tetapi tiada sayugia bahawa berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kena ada dalam diri kita, tapi jangan sampai terlebih sampai membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Takut dia buat dosa, dia takut kepada Allah sampai peringkat dia putus asa, dia kata aku hidup pun tak ada guna dah, lain kali bunuh diri dan sebagainya. Itu Islam tak bagi. Islam tak bagi. Sebagaimana cerita yang berlaku terhadap orang yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Nama apa dia lupa lah. Akhirnya dia peluk Islam kan, lupa dah nama dia. Yang membunuh Sayyidina Hamzah, yang dia merasakan bahawa diri dia tak layak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Hindun bintu Utbah upah dia. Kemudian dalam peperangan tu dia baling lebih, Sayyidina Hamzah mati syahid dalam peperangan. Lalu mayat Sayyidina Hamzah dibelah ataupun dirompong hidungnya, dipotong, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya oleh Hindu bintu Utbah kerana nak membalas dendam kepada ayahnya yang mati dalam peperangan Badar. Si pembunuh tadi ni akhirnya Wahsy namanya. Wahsy, menarik cerita dia kalau tuan-tuan buka search dalam internet pada Wahsy. Mai satu peringkat Allah beri hidayah kepada dia di akhir-akhir selepas daripada, kalau tak silap, selepas daripada pembukaan kota Mekah dah di Islam pun, yang dia merasakan seolah-olah dia ni kalau nak minta ampun dengan Allah pun Allah tak ampun dah. Pasal dosa, silap dia, salah dia terlalu besar kerana membunuh orang yang sangat dikasihi oleh Nabi, Sayyidina Hamzah. Akhirnya turun sepotong ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53, tuan-tuan boleh rujuk, yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana sifat tingginya, besarnya rahmat Allah.
Ya Allah kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melakukan, asrafu makna melakukan, melampau terhadap diri mereka, makna telah menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Beritahu kepada mereka, kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa maksiat banyak mana pun terhadap yang banyak mana pun dosa yang mereka telah lakukan, jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Yang Allah sebut dalam hadis lain, Allah kata apa? Seandainya dikumpulkan dosa yang dilakukan oleh hamba aku ni, susun daripada bumi mencecah sampai ke langit, tapi bila dia nak bertaubat kepada aku, nescaya Allah akan terima taubat kita. Makna jangan sampai, walaupun kita ialah manusia, dia melakukan kesalahan, dosa. Kalau dulunya kita hidup dalam keadaan bergelumang dengan dosa, lah kita dah sedar, kita takut kepada Allah, takut jangan sampai membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Aku hidup pun tak guna dah, lebih-lebih aku mati dan sebagainya. Lah kalian ambil keputusan bunuh diri, pada ketika itu salah besar. Bila dia buat dosa besar mana pun, dia nak balik kepada Allah, Allah akan beri keampunan kepada dia. Akhirnya Wahsy mari jumpa dengan Nabi, kemudian menyatakan keislaman dia, Allah beri keampunan kepada dia. Dan diceritakan kepada kita bagaimana bila timbulnya kisah Nabi palsu Musailamatul Kazzab. Dialah orang yang membunuh Musailamatul Kazzab, Nabi palsu tadi ni. Yang Wahsy kata bila dia dapat bunuh Musailamatul Kazzab, dia kata apa? Dulu dalam peperangan Uhud aku membunuh sebaik-baik manusia. Mana orang yang baik, orang yang terbaik, orang yang dikasihi oleh Nabi SAW, iaitu Sayyidina Hamzah. Tapi sekarang aku gembira, kata dia, sebab aku boleh menuntut balas terhadap perbuatanku dulu dengan membunuh sejahat-jahat manusia, iaitu Musailamatul Kazzab, orang yang mengaku bahawa dia adalah Nabi yang digelar sebagai Nabi palsu. Wahsy. Maknanya walaupun banyak mana dosa yang kita lakukan, Allah beri keampunan. Jangan sampai kepada putus asa daripada rahmat Allah. Islam tak ajak kita lagu ni. Mana kita kena sentiasa mengharapkan kemaafan dan keampunan daripada Allah. Kerana yang demikian itu dicela, apa dia? Berputus asa daripada rahmat Allah itu sifat yang dicela. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku kepada hamba-hambaku luas, meliputi segala-galanya. Walaupun Allah pun azab Allah yang amat keras Allah janjikan kepada orang yang melakukan dosa, selama mana dia nak balik kepada Allah, Allah beri keampunan kepada dia. Bahkan apabila bersangatan takutnya, sampai takut, sampai nak putus asa, hendaklah mencampur ia seseorang itu dia akan takut itu dengan harap akan rahmat Allah. Sebab itu dalam diri kita kena ada khaufan wa tama'ah, takut kepada Allah dalam masa yang sama mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut, kemudian dalam keadaan yang sama juga kita mengharapkan rahmat daripada Allah, supaya Allah beri rahmat dan petunjuk kepada kita. Dan saya kira bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Tapi kalau dia orang yang berada dalam keadaan maksiat, orang yang tidak menjaga tanggungjawab dia dengan Allah, semayang pun kadang-kadang ikut mood dan sebagainya, hak jenis lagu ni, dia takut tu kena lebih daripada harap. Mana takut dia sepatutnya lebih daripada harapan dia pada Allah. Sebab dia orang ahli maksiat, orang yang banyak melakukan dosa. Adapun orang yang taat, tiada ada maksiatnya. Adapun orang yang sentiasa melakukan ketaatan, tanggungjawab kewajipan dia dengan Allah cantik, maksiat pun dia tak buat, pun dosa-dosa besar dia tak terlibat apa semua, maka sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Takut pun kena ada, harap pun kena ada. Takut kepada Allah, minta kepada Allah, harap kepada Allah dalam masa yang sama, agar Allah beri rahmat kepada kita dan sentiasa Allah pandu kita atas jalan kebenaran. Moga-moga ketaatan kita ni akan berterusan kita lakukan sampailah kita balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takut pun ada, harap pun ada. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata ia, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Jika diseru, hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata apa? Di akhirat nanti seandainya malaikat menyeru seluruh manusia, wahai sekalian manusia, masuklah kamu semua ke dalam syurga,
kecuali seorang laki-laki jangan masuk, tak boleh masuk. Sayyidina Umar kata seandainya diseru semua laki-laki, suruh semua pakat boleh masuk syurga semua, kecuali seorang saja. Sayyidina Umar kata aku takut bahawa seorang yang tak boleh masuk syurga itu adalah aku. Allahu Akbar. Sedangkan dia ni orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Takut sampai peringkat lagu tu, takut sebab apa? Sebab dia kenal dengan Allah. Dan jika diseru hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Dan seandainya disuruh, diperintah, wahai sekalian manusia, masuklah neraka kamu semua kecuali seorang laki-laki, mana dia sahaja tak dia masukkan ke dalam neraka. Sayyidina Umar kata aku amat-amat mengharapkan bahawasanya yang seorang laki-laki tak masuk ke dalam neraka itu adalah aku. Ini contoh diberi kepada kita bagaimana nak memperjelaskan sifat takut dan dalam masa yang sama harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap dengan harapan moga-moga Allah sentiasa beri kekuatan kepada kita, hidayah petunjuk agar kita hidup di dunia ni ikut jalan macam mana yang Allah redha. Dan adapun apabila hampir ia akan mati, maka bermula harap dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Bila kita dekat dengan kematian kita, maka pada ketika itu mengharapkan rahmat daripada Allah, keampunan daripada Allah lebih utama daripada sifat takut pada ketika itu. Dan juga hendaklah kita berbaik sangka dengan Allah. Jangan kita buruk sangka, aku duk doa ni jangan-jangan Allah tak terima, aku duk buat amal ni kata Allah tak terima, maka kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Nabi ajak kepada kita dan Allah pesan kepada kita suruh kita baik sangka dengan Allah. Bila kita buat semua cukup syarat rukun dan sebagainya sebagaimana yang dituntut dalam fiqh dan sebagainya, maka pada ketika itu moga-moga Allah terima bagaimana doa kita, Rabbana taqabbal minna du'aana. Bila kita minta kepada Allah cukup syarat apa semua, kita baik sangka dengan Allah, Allah terima tu. Cuma tak tahu Allah nak bagi kepada kita macam mana. Sama ada Allah nak bagi lah, Allah nak bagi esok, lusa, ataupun Allah tak bagi lagi kat kita. Mungkin Allah nak bagi kepada anak-anak kita, ataupun mungkin Allah tak bagi atas dunia, Allah bagi di akhirat. Maknanya kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sabda Nabi SAW, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Artinya, jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaikkan ia akan sangka dengan Allah. Maknanya, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berbaik sangka dengan Allah. Baik sangka moga Allah ampun dosa-dosa kita yang telah kita minta ampun kepada Allah. Baik sangka moga-moga Allah terima segala amal yang kita buat di dunia ni. Jangan kita buruk sangka dengan Allah. Allah tak terima dah aku ni, Allah tak terima dah aku ni, Allah tak ampun dah dosa aku ni. Itu buruk sangka, tak pakai dah hidup aku ni. Maha buruk sangka dengan Allah, maka itu dilarang. Dengan bahawa harap ia akan rahmat dan maaf Allah Ta'ala. Baik sangka makna dengan kita mengharapkan agar Allah beri rahmat kepada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri keampunan terhadap dosa-dosa kita. Kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah baginya takutnya, bagi takutnya. Makna pada ketika mati itu mengharapkan rahmat dan keredaan Allah serta keampunan itu lebih utama daripada takut, sebab kita dah berada di saat-saat akhir untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Harapan dengan cita-cita berlain, tak sama maknanya. Cita-cita nampak bunyi macam sama, harapan pun nampak bunyi macam sama. Mana benda yang kita harapkan, benda yang kita cita-citakan. Di sini kata dia bahawasanya harapan itu tak sama dengan cita-cita. Tidak sama dengan cita-cita. Baik. Ibnu Khubayb bahagi yang disebut sebagai raja. Raja ni pun harap juga kepada tiga keadaan. Yang pertama, orang yang buat kebaikan dan dia mengharapkan agar kebaikannya diterima oleh Allah. Ni orang yang benar-benar berharap. Dia buat kebaikan, kemudian dia mengharapkan kebaikannya itu diterima oleh Allah. Yang ni dikatakan orang yang mengharap akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang buat dosa kemudian dia bertaubat dan dia mengharapkan agar Allah terima taubat dia. Ini pun orang ni dalam kategori dia mengharapkan keampunan daripada Allah. Yang ketiga, orang yang terus derhaka kepada Allah, tidak bertaubat tetapi mengharapkan keampunan daripada Allah. Dia duduk dalam keadaan dosa,
Arak tak tinggal juga, judi tak tinggal juga, mayang tak juga, aurat tak tutup juga. Tapi mengharapkan redha daripada Allah dan mengharapkan syurga daripada Allah. Dia mengharap, ini bukan harap nama dia. Kata Khubayb, dia kata apa? Yang ni angan-angan. Ini yang dikatakan angan-angan ataupun cita-cita yang tidak dikira sebagai harapan. Kalau harap ni kita buat, kita mengharapkan sesuatu benda dan kita buat syarat-syarat untuk kita dapat apa yang kita harapkan. Kalau Allah kata nak syurga, kena semayang, kita semayang. Allah kata nak syurga, kena tinggal segala maksiat, kita tinggal maksiat. Kalau duduk dalam keadaan maksiat, semayang pun tak, tiba-tiba mengharapkan syurga, itu bukan harap, itu makna angan-angan yang tak mungkin kita dapat. Itu kata dia di sini, harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemari pada hasilnya pada masa yang akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Yang dikatakan harap ni apa dia? Raja. Yang dikatakan harap ni apa dia? Harap ini adalah kita mengharapkan sesuatu yang kita nak pada masa akan datang. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat kita nak syurga, kita mengharap kita dapat syurga, kemudian kita berusaha melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan syurga tadi ini. Apa dia? Taat kepada perintah Allah, tinggal apa yang Allah larang, buat apa yang Allah perintah. Mana baru kita boleh dapat harapan kita, syurga yang kita nak tadi ini. Mana orang yang lagu ni betul pada jalannya. Seperti mereka yang menajak ia akan sawah orang buat bendang, dan menanam ia padanya akan padi. Dia buat bendang, dia tanam padi, dia mengharapkan hasil daripada bendang dia. Betul tak? Dia mengharapkan hasil lagi 4-5 bulan, dia nak ambil hasil. Nak ambil hasil, kemudian nak sampai 4-5-6 bulan tu dia buat syarat dengan menabuknya, dengan membajaknya, kemudian tabuk, kemudian jaga racun, baja apa semua, sampai tempoh matang apa semua, dia dapatlah hasil padi dia. Pasal dia buat sebagaimana yang disyaratkan. Maka harap dia akan mendapat padi pada ketika mengetam. Bila sampai musim tempoh 6 bulan, musim ambil padi, dia pun ambil hasilnya. Pasal apa? Pasal dia buat dah. Pasal dia buat sebagaimana yang disyaratkan. Dan bahawasanya cita-cita itu, ni beza harapan dengan cita-cita. Dan bahawasanya cita-cita itu ataupun kita sebut angan-angan lah. Angan-angan itu bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu. Jenis angan-angan ni, dia nak satu-satu benda tapi dia tak buat usaha untuk mendapatkan benda tersebut. Dia harap lagi 6 bulan pun ambil padi, jual, dapat 5-16 ribu, jadilah. Pagi-pagi duduk tidur, pun tak buat. Pagi duduk menyembang, duduk menyembang ke rumah dia. Orang tanya, hang bendang dah, nak bendang dalam 20 holong. Boleh kot, 5-6 bulan lagi dapatlah hasil. Lepas tu duk harapkan hasil lebih. Orang macun dia tak macun, orang berbaja dia tak berbaja. Lepas tu duk mengharapkan hasil macam orang ni, macam mana dia nak dapat? Ini makna angan-angan. Dia mengharapkan satu benda di hadapan, tetapi dia tak berusaha mengikut jalan syarat-syarat dia untuk mendapat apa yang dia harapkan di hadapan. Ini bukan harapan, ini angan-angan. Seperti contoh, seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi. Tanam pun tak. Orang tabuk benih apa semua, buat racun apa semua, adalah hasil dia. Dia duk mengharapkan bahawa dia nak ambil padi lagi 5-6 bulan. Padi pun tak tanam. Dia tanya, hang tanam padi? Padi pada benda pun tak ada, tapi mengharapkan dapat hasil padi nak baik mana? Mana tak kena cara dia. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada berkahwin. Nak dapat zuriat tapi nikah dah. Ramai hari ni tak nikah pun dapat anak dengan yang berlaku dalam masyarakat kita. Maknanya kalau nak dapat anak, kena menikah, kena berkahwin, baru dapat anak. Tapi mengharapkan anak yang ramai, kahwin dah, dia tak baik mana. Jadi tak kena cara dia. Macam anak-anak kita lah, periksa nak dapat 5A, nak dapat 10A, 12A dalam SPM dan sebagainya. Baca buku tak mau. Tanya nak 5A, nak siapa nak mau 5A. Tuition pun tak mau pergi, ngaji pun tak, tuang kelas dan sebagainya. Kemudian petang-petang main orang baca buku, dia tak baca buku. Malam periksa tidur awal, buku apa benda baca apa semua, doa apa benda, tiba-tiba nak mengharapkan dapat keputusan yang cemerlang. Mana mungkin? Mana mungkin? Itu makna bukan cita-cita, bukan harapan tu, makna tu angan-angan. Yang kita sebut dalam bahasa kita angan-angan makjinin, angan-angan kosong yang tak mungkin kita dapat. Baik. Kerana perbezaan yang tersebut berfirman Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya bahwasanya mereka yang beriman
Dan mereka yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri iman, dia beriman, kemudian dia berusaha memperbaiki dirinya, memperbetulkan kelemahan diri dia. Dia berusaha untuk keluar daripada dunia kejahilan kepada dunia dia yang penuh dengan ilmu, keluar daripada negeri kekufuran, cara hidup kufur, cara hidup derhaka kepada Allah, menuju kepada cara hidup yang diredai oleh Allah. Wajahadu fi sabilillah, dan dia bersungguh-sungguh pada meninggikan agama Allah. Makna dia bersungguh-sungguh untuk mendiri, menegakkan agama Allah. Bermula mereka itulah orang yang harap akan rahmat Allah. Inilah baru betul orang yang mengharapkan supaya dia mendapat rahmat Allah di akhirat nanti. Dia beriman, dia beramal soleh, dia perbaiki diri dia, tinggal perbuatan yang tidak baik, hijrah kepada perbuatan yang baik, keluar daripada kehidupan jahiliyah, hijrah hidup kepada kehidupan yang dipandukan dengan hidayah, petunjuk dan rahmat daripada hidayah, petunjuk daripada Allah. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam kehidupan dia untuk menambah amal kebaikan dia. Orang inilah orang yang dikategorikan sebagai orang yang benar-benar mengharapkan rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Allah juga amat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman kepadanya. Itu kata dia. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar, yakni berlomba-lomba pada menuntut akan yang diharapnya itu. Apa faedah kita ada harapan dalam diri kita? Bila kita meletakkan satu harapan di hadapan, pada ketika itu kita akan berusaha memecut ataupun berlomba-lomba untuk mendapat apa yang kita harapkan. Kita nakkan syurga, pada ketika itu kita berlomba-lomba untuk mendapat syurga Allah dengan amal kita, dengan usaha kita. Moga-moga dengan amal kita tadi kita mendapat rahmat daripada Allah dan kita dimasukkan ke dalam syurga. Kita mengharapkan di akhirat nanti kita tak mau masuk dalam neraka. Harapan kita tak mau masuk dalam neraka. Kita pun hidup atas dunia ni berlomba-lomba meninggalkan perbuatan maksiat dan mentaati Allah. Moga-moga dengan harapan kita dijauhkan daripada neraka yang tidak terperi sakitnya azab yang dijanjikan oleh Allah. Maknanya sifat harap ni menyebabkan manusia ni gemar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Macam tu juga kalau kita nak dapat satu target di hadapan anak-anak kita, dia target nak dapat 5A dalam periksa, dia pulun siang malam, suruh ayah dia pergi hantar tuition dan sebagainya, beli buku latihan, berjaga tengah malam, berdoa kepada Allah, siang malam usaha ikhtiar. Pasal apa? Pasal saya cek target nak dapat 5A. Makna pada ketika itu dia akan pulun, dia akan gelut diri dia untuk dapat apa yang dia target di hadapan tadi. Ini kelebihan sifat harap. Dan faedah bagi takut itu gemar pada lari daripada yang ditakut itu. Apa faedah manfaat sifat takut dalam diri seseorang manusia? Maknanya bila ada sifat takut, dia akan usaha untuk mengelakkan diri dia daripada benda yang dia takut. Dia tak mau terlibat dengan perkara-perkara yang ditakuti tadi ni. Maka pada ketika itu dia pun tak buat benda-benda yang dilarang. Pasal apa? Pasal dia takut akan Allah. Dan barang siapa harap ia akan sesuatu, nescaya menuntut ia akan dia. Barang siapa mengharapkan sesuatu perkara, kejayaan contohnya, maka dia akan berusaha untuk mencapai kejayaan tersebut dengan usaha, dengan ikhtiar sebagaimana yang disyaratkan. Dan barang siapa takut akan sesuatu, apabila kita takut kepada sesuatu, kita takut kepada neraka, maka nescaya lari ia daripadanya. Kita pun akan mengelakkan diri kita daripada api neraka dengan kita menjalankan titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Sekurang-kurang sifat takut kita yang patut ada dalam diri kita akan menyebabkan kita ni meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dan juga berpaling daripada dunia. Makna tidak gemar kepada dunia, tidak tamak kepada dunia. Dan barang yang tiada menyebabkan akan yang demikian itu, maka ia perkhabaran hati, bukan takut. Kalau dia duk kata takut tak neraka takut, tapi sembahyang tak juga. Takut tak neraka takut, aurat tak tutup juga. Takut tak takut, tapi maksiat buat juga. Itu bukan takut tu. Itu hanyalah setakat orang kata bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan syaitan dan sebagainya. Kalau betul dia takut kepada Allah, dia tak akan buat apa yang Allah larang, dia tak akan tinggal apa yang Allah perintah kepada dia. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna, ia takut nescaya menyebabkan ia akan zahid daripada dunia. Apabila seseorang itu sempurna sifat takutnya kepada Allah, maka pada ketika itu akan jadilah dia seorang yang zuhud pada dunia. Zuhud dengan dunia bukan makna kita buang dunia terus. Kereta pun tak ada, motor pun tak ada, jalan kaki je.
Merja pun jalan kaki apa semua, rumah pun pakai duit. Bukan makna lagu tu. Dunia kita ambil cakap mana yang kita perlu, dan kita tak boleh tak tamak dengan dunia. Mana keperluan kita ambil, kita tak berebut dengan dunia. Bahkan kalau kita dapat lebih pun, kita tak lupa untuk beri kepada orang lain. Mana kita tak sayang. Dunia ni duduk dalam tangan kita saja, dia tak masuk duduk dalam hati kita. Dunia bila masuk duduk dalam hati, kita sayang nak keluar balik untuk diberikan kepada jalan Allah. Tapi kalau dunia duduk dalam tangan kita, macam mana sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi minta untuk membiayai pasukan perang, habis sampai Abu Bakar pun beri habis harta dia. Pasal apa? Walaupun dia kaya, dia harta banyak, dia ambil dunia, tapi dunia dia dibelanjakan pada jalan Allah. Dia tak sayang, pasal dunia takat dalam tangan dia saja. Tapi kalau dunia masuk dalam hati kita pada ketika itu, nak buat dan tabung masjid seminggu sekali, hari Jumaat pun kita puasa kedekut sangat-sangat lah. Pasal dunia duduk dalam hati kita, tak mau sampai peringkat lagu tu. Jadi bila ada sifat takut kepada Allah, takut kepada akhirat, takut kepada neraka, kita tak akan tamak kepada dunia. Maka sekarang menyebut hamba akan zahid, dan maknanya wallahu a'lam. Oleh kerana sifat takut ini akan menyebabkan sifat zahid ataupun zuhud, maka tajuk yang akan dibincangkan selepas ini adalah tajuk pada menyatakan zahid. Zahid makna zuhud. Makna zuhud ialah tidak berkehendak akan barang yang lebih atas hajat daripada rezeki yang halal. Dia ambil atas dunia ni hak halal, hak takat cukup untuk dia dengan makan anak-anak dia atas dunia, tak lebih daripada tu. Tak lebih daripada tu. Tapi yang kata manusia ni, siapa pun, kita pun, memang kita ni jenis kalau tak ada, tak reti, tak mengaji ni, dia tamak. Siang malam macam apa nak lelak dan sebagainya, nak lebih daripada apa yang sepatutnya kita perlu. Baik, InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang, bab yang keempat pada menyatakan zahid, insyaAllah. Ya. Ayat yang tadi ada surah Al-Fatih dalam surah Al-Fatih yang lebih ada ayat tadi. Innama yakhshallaha. Yakhshallaha dan yakhshallahi. Yakhshallaha. Innama yakhsha ni fi'il mudhari'. Yakhshallaha maf'ulun bih. Min ibadihi al-ulama, ulama jadi fa'il. Ya, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ya, awak itu dibuka? La, bukan hi. Ha. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah jadi maf'ulun bih, al-ulama jadi fa'il. Makna yang takut akan Allah itu adalah orang-orang yang adil. Jadi ya. Dia bila kita bertaubat, at-taibu minaz zambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya seolah-olah orang itu tidak berdosa. Tak ada lah. Tapi kena cukup syarat lah. Syarat taubat dia tadi ni bila tinggal perbuatan tersebut, menyesali perbuatan tersebut, dan berazam tak mau balik lagi dah, tak mau buat lagi dah. Itu kalau melibatkan kita dengan Allah. Tapi kalau melibatkan dengan hak orang, kena beri balik hak dia. Kalau melibatkan apa yang kita dosa, kita pun meninggalkan yang fardu, sembahyang, wajib diqada balik. Selama mana kita tinggal, wajib kita qada balik sebab kita berhutang dengan Allah. Ikhtiar, kalau 10 tahun lah kita qada balik namanya. Tapi daripada tu, serah pada Allah. Allah, kalau aku mati dalam tempoh ni pun, ya Allah, aku minta ampun daripada dalam masa yang sama, baik sangka dengan Allah. Moga-moga Allah terimakan, Allah beri keampunan kepada kita. Mana Nabi kata, at-taibu minadz dzambi, siapa yang bertaubat daripada dosanya, kamal la dzamba lahu, tidak ada seorang orang yang tidak berdosa. Bahkan kalau dia buat maksiat sekalipun, contoh dia berzina pada satu tempat, contoh, maknanya di tempat tadi ini akan menjadi saksi terhadap perbuatan dia. Bumi akan bercakap, situlah dia berzina di atas muka bumi ini, sekian-sekian tempat, sekian masa, atas aku, ya Allah, aku jadi saksi. Tapi bila dia bertobat daripada perbuatan tadi ini, Allah kata apa? Aku lupa akan seluruh makhluk Allah yang lain terhadap dosa yang dia buat. Mana dia tak boleh nak makhluk-makhluk lain, tangan dia, kaki dia akan melupai perbuatan dia tadi dengan sebab taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pintu taubat ditutup, malam yughar, selama mana nyawa tak sampai ke halqum, selama mana matahari tak naik daripada pihak limbuinya, selama itulah pintu taubat sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan,
Ya. Biasanya lepas itu, contoh kita tobat kan, lepas itu kita buat yang tak boleh lah. Lepas kita tobat, untuk apa pun kita lakukan dan tu lagi. Lepas itu kita tobat dari itu dia macam mana Allah Taala dan Allah kan. Maknanya disyaratkan bila kita buat dosa, tobat, lepas itu kita terlibat mula ialah kullu bani Adam khata'un, tiap-tiap manusia ni buat salah, kita tak terlepas. Wa khairul khata'in, tiap-tiap orang yang, tapi orang yang buat salah yang terbaik adalah orang yang sentiasa minta ampun dengan Allah. Maknanya kita buat dosa, salah, kita berazam semua ikut syarat, kita bertobat kepada Allah. Ini dikatakan taubat nasuha. Takdir kata ke depan nanti kita lupa ada kita buat juga, wajib kita bertobat dengan segera. Tanpa ditangguh-tangguhkan taubat tadi ni. Saya susah. Contoh macam dalam umur kita 30 orang besar semayang kan. So dalam lepas tak semayang, mana yang lepas kita lepas tu macam mana? Seelok-eloknya kita bukan seelok, mana kena qada. Tak kena qada tu kena qada. Biasanya kalau lepas daripada kita semayang fardu zuhur katanya, kita qada lah zuhur. Kalau kita kata 10 tahun lah kita duduk keadaan tu. Asyak tak. Ataupun dia tak ada masalah kalau semayang asyak. Lepas semayang asyak kita tak boleh semayang sunat. Tapi qada ni bila-bila pun tak ada masalah. Nak mudahnya dah betul. Lepas subuh kita qada subuh, zuhur kita qada zuhur, kita bayang balik sebab kita hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah wajib kita selesaikan. Wajib kita bayang. Tu sebagaimana disebutkan dalam kitab kitab yang lain dijelaskan kepada kita. Dosa nak buat macam mana, dulu kita tak tahu, dulu kita tak akil lagi, kita dah lagi kita sedang apa semua. Pada ketika itu belum terlambat untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.